Nah, cepat nah. Siapa ni? Tolong ayah ni. Duduk sini. Jadi kau boleh nampak apa aku tulis. Oh, belakang. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Okay, kita sambung soalan yang semalam. Sekarang kita tengok dalam bahagian B, iaitu ini adalah sejenis kelenjar dalam badan. Dia adalah kelenjar endokrin. Dia adalah kelenjar endokrin. Apa maksud kelenjar endokrin? Apa maksud kelenjar endokrin? Kelenjar dan tidur. Aduh. Okay, kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa salur. Kelenjar endokrin. Iaitu kelenjar tanpa salur. Okay, kelenjar tanpa salur ni dia keluarkan hormon, dia merimbiskan hormon. Satu dia punya hormon, iaitu ni kan ada perbezaan antara kelenjar endokrin dengan sistem saraf kan. Kalau sana maklumat dalam bentuk, okey, kita tengok sistem saraf dulu. Okey, kita tengok. Okay, kita tengok lawan untuk kelenjar endokrin kita ada sistem saraf. Okay, sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf. Oh, tak share screen Okey, sekejap Okey, sistem saraf. Tadi kelenjar endokrin ni sistem saraf. S A R A F. Sistem saraf.
Okay. Untuk sistem saraf, maklumat dia adalah dalam bentuk impuls saraf. Impuls saraf. Maklumat dia. Maklumat adalah dalam bentuk impuls saraf. Maklumat dihantar dalam bentuk impuls saraf. Manakala untuk kelenjar endokrin pula, maklumat dihantar dalam bentuk hormon. Ni. Maklumat dihantar dalam bentuk hormon. Okey, kemudian kita tengok pula maklumat diangkut melalui sel sel saraf. Ni. Tadi maklumat dalam bentuk impuls saraf. Sekarang maklumat impuls saraf ni ataupun maklumat diangkut menggunakan sel saraf ataupun neuron. Sel saraf ni sel saraf ni. Sel saraf atau neuron. Pengangkutan dia. Pengangkutan dia menggunakan sel saraf. Okey. Jadi neuron. Ini adalah pengangkutan pengangkutan. Manakala untuk kelenjar endokrin dia menggunakan darah. Pengangkutannya adalah darah. Maklumat diangkut melalui darah ataupun hormon tu. Okey. Lagi apa? Okey. Saraf ni sifat dia adalah spesifik. Manakala endokrin ni kawasan tindakan dia luas lah. Lawan untuk spesifik luas. Kemudian satu lagi fast, cepat. Tindakannya cepat. Tindakannya adalah cepat. Tindakan atau gerak balas. Macam kita kena benda panas, sekejap je kan kita tarik tangan kita. Tetapi kalau kelenjar endokrin, contohnya hormon pertumbuhan, nak tumbuh tu dari kecil ke besar lambat. Contohnya macam itulah. Kemudian gerak balasnya adalah spesifik. Okey, itu contoh dia lah. Ciri-ciri dia. Okey. Kemudian kita tengok di kat sini, kelenjar endokrin ni sebenarnya ada 7, tapi kat sini dia dah tunjukkan. Ini adalah trakea. Jadi ni adalah kelenjar. Kelenjar apa? Tiroid. Sekejap. Kelenjar tiroid. Tiroid. Jadinya ni kan bentuk macam gini. Ni tiroid, jadinya tiroid ni boleh buat huruf M. Atas tiroid tu kita boleh buat huruf M. Jadinya sekejap. Tiroid. Tiroid. Tengok ni. Buat macam ni. Kelenjar tiroid. Okey, pertama adalah
Okey. M. Mengawal kadar metabolisme. Ini mengawal kadar metabolisme. Kawal kadar metabolisme. Okey. Kemudian macam ni dia kawal kadar metabolisme. Dia ni hormonnya adalah apa nama hormonnya? Hormonnya apa? Cakap. Dia keluarkan hormon apa? Pijak ni. Pijak apa? Rambut baru. Ha? Rambut baru. Pijak lah. Cepat. Tunggu. Pituitary pula. Nama dia sama dengan kelenjar dia lebih kurang. Tiroid. Tiroid pula. Tiroksin lah. Tiroksina, betul lah. Hormonnya adalah tiroksina. Hormon tiroksina ni perlukan air, mineral, iodin. Jadi kalau kurang iodin dia akan kuranglah hormon tiroksina. Okey. Apa hormon ni buat? Hormon ni pertama dia akan meningkatkan kadar denyut nadi. Dia akan meningkatkan kadar denyut nadi. Denyut jantung, denyut nadi samalah. Kemudian dia akan meningkatkan pernafasan juga Meningkatkan pernafasan ni kalau kita terbalikkan dia akan nampak huruf P Pernafasan. Kemudian kalau kita tengok R ni, dia akan meningkatkan R respirasi. Kadar respirasi. Respirasi ni ini adalah menghasilkan tenaga meningkatkan kadar respirasi. Sepatutnya banyaklah tenaga dihasilkan. Okey. Apa kesannya kalau berlakunya ketidakseimbangan hormon? Dia akan menyebabkan pertama ialah protruding eyes. Mata terjojol ni. Mata terjojol ni kelenjar ni, pandangan sisi ni, leher ni leher atas ni, leher ni kelenjar thyroid bengkak. Kat leher lah ni kelenjar thyroid bengkak. Satu ni mata terjojol Mata terjojol. Okey, ni penyakit dia. Ada lagi, oleh kerana metabolisme ni dia hasilkan tenaga kan? Dia hasilkan tenaga. So kadar respirasi tinggi maknanya dia akan menyebabkan penghasilan tenaga. Jadi kalau kuranglah hormon tiroksina, jadi kurang tenaga. Betul tak? Bila kurang tenaga dia akan terencat pertumbuhan, perkembangan fizikal dan mental. Jadi T ni dia menyumbang kepada perkataan empat pula ni kata betul lah. Ni satu, kelenjar thyroid bengkak. Kedua, mata terjojol. Ketiga adalah pertumbuhan T tadi, terencat T. Terencat pertumbuhan fizikal dan mental. Bukan saja fizikal tau, mental sekali. Sebab tu dia ada penyakit, kalau untuk pada kanak-kanak kita panggil dia kretinisma. Dia juga boleh menyebabkan kalau kurang dia akan menyebabkan orang tu gemuk. Gemuk, kemudian dia lembam, susah nak berfikir tu.
Kalau kurang hormon tiroksina. Okey, dah habis dah. Apakah kelenjar X? Dah dapat dah. Apa dia? Jawab dah. Jawab lah. Tak jangan kuat. Okey, kelenjar thyroid. Okey. Kelenjar merembeskan sejenis bahan kimia. Apakah fungsi bahan kimia itu? Apa nama bahan kimia tu? Nama bahan kimia itu adalah hormon. Hormon apa? Hormon tiroksina. Apa fungsi hormon tiroksina? Apa dia? Mana dia tulis tadi? Apa dia? Mengawal kadar metabolisme badan. Lagi tu tengok ni, terbalik pada kesan kalau kurang. Apa tu? Mengawal nombor 3. Mengawal ni nombor 3. Itu boleh juga 3 ni, 3 yang warna purple. Apa dia? Itu kalau kurang. Fungsi dia ni nombor 3 ni. Jadinya jadi mengawal pertumbuhan fizikal dan mental pada kanak-kanak. Dia juga boleh meningkatkan kadar pernafasan, kadar denyut jantung. Boleh masuk ke sini. Okey. Raja menunjukkan satu poster kempen anti dada. Dada musuh utama, anak bangsa jauhi dada, perosak, akidah bangsa dan negara. Okey, berdasarkan poster, apakah kesan penyalahgunaan dada terhadap koordinasi badan? Kesan penyalahgunaan dada. Apa dia? Pelambik dada. Sebarang jawapan ni. Ada. Cepatlah. Melambatkan apa? Dada ni salah satu contoh dada apa? Melambatkan rangsangan. Melambatkan rangsangan. Melambatkan rangsangan ke melambatkan gerak balas? Rangsangan tu api tu rangsangan. Rangsangan tidak. Rangsangan bukan kisah yang bertahan. Tu mengesan rangsangan. Sekarang melambatkan tindak balas. Melambatkan tindak balas lambat. Pertama adalah tindak balas lambat. Tindak balas adalah lambat. Tindak balas lagi lain. Tengok dada. Apa nampak orang dada? Orang selera makan. Lain.
Koordinasi koordinasi badan. Koordinasi badan. Merancangkan pertumbuhan badan. Tak tahu. Cuba awak tengok orang mabuk ke apa tu. Dia tengok dia punya pergerakan dia. Lambat. Hilang keseimbangan badan. Lagi orang mabuk, cuba tengok cara dia cakap. Keseimbangan badan. Orang mabuk, tengok dia punya cakap macam mana. Melewai. Apa tu? Pertuturan tidak jelas. Lagi. Hilang keseimbangan badan, ketidakseimbangan hormon. Okey, dah. Siap semua kalian? Okey, kita tengok dah ni. Satu halusinogen, satu lagi penenang. Okey, banding bezakan antara dua jenis dadah halusinogen dan juga penenang. Okey. Satu adalah banding beza. Bila banding beza mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey. Persamaan. Dadah tu atas kita dah tahu kan kesan dia. Apa dia? Hilang tidak menyesal. Jadi kedua-duanya menjejaskan koordinasi badan. Jadi persamaan kita pakai kedua-duanya. Kedua-duanya menjejaskan koordinasi badan. Boleh ketagih tak ni? Okay, kedua-duanya menyebabkan ketagihan. Boleh menyebabkan ketagihan. Jika diambil tanpa kawalan. Okey. Kemudian beza dia. Beza buat jadual. Tapi kat sini tak boleh buat jadual. Sebab dia dalam bentuk ni, kita kena gunakan perkataan manakala. Okey. Apa perbezaan halusinogen? Pada saat itu Berhalusinasi. Apa maksud halusinasi tu? Berhayal. Kita tengok halusinogen. Apa itu halusinogen? Adalah ubah laluan impuls. Halusinogen. Selanjutnya dadah ni dapat ubah laluan impuls. Ubah laluan impuls. Mengubah laluan impuls dalam otak.
Ni O ni. Hallusinogen. Jadi O tu untuk otak. Contohnya L ni juga. LSD. Okey. Jadi L ni nak kena huruf besar tau. Kita semula. Hallusinogen. Ataupun kita buat atas ni semula. Kita buat nama dadah. Jadi cara ingat dia, ubah ini, taruh I kat atas, laluan impuls dalam apa? Dalam otak. Jadi ni I ni impuls. Dah ada tulis bawah. Jadi nombornya adalah 1, ubah laluan impuls dalam otak. Kemudian contoh dia adalah LSD. Macam ni. Okey. Itu penenang pula. Dadah penenang dia lambatkan. Penenang. Tenang je. Jadi impuls ni lambat ni. Penenang. Impuls lambat. Okey. Dia menghalang ataupun melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Yang penting kat sini dia lambatkan. Lambatkan pergerakan impuls. Jadi kita kalau nak buat, kita buat macam ni. Hallusinogen Halu, ubah. Tenanglah, lambat je lah. Mana kenapa tak tulis pun tadi tak hilang pun. Ni padam. Okey, perbezaannya adalah jom. Hallusinogen mengubah laluan perbezaan dadah penenang dengan perangsang, dia lawan dia ni penenang. Ni lawan dia adalah perangsang tau. Dadah perangsang. Dadah perangsang dicepatkan.
Okey, halusinogen mengubah laluan impuls saraf dalam otak. Manakala, kena perkataan. Manakala, wajib ada ni. Perbezaan mesti ada. Manakala dadah penenang jadi apa? Melambatkan pergerakan impuls saraf. Itu satu. Satu lagi, kalau penenang dia jadi ngantuk je lah kan, tak cemas. Kalau yang halusinogen ni akan menyebabkan halusinogen, berhayal. Halusinogen menyebabkan hayal dan menjejaskan persepsi. Nanti dia ingat semua orang nak bunuh dia, menjejaskan persepsi, padahal bukan. Manakala dadah penenang tak boleh tulis pula dah. Dah ni, kenapa ni? Sekejap. Manakala dadah penenang menyebabkan mengantuk. Jadi kalau perangsang dia akan jadi cemas lah jadi cemas lah kalau dadah perangsang menyebabkan mengantuk dan kurang cemas. Okey. Dah. Yep. Tadi dah tahu dia punya contoh barbiturat dengan alkohol tau. Untuk penenang ni barbiturat dengan alkohol. Contoh dia barbiturat, nak buat kat mana barbiturat? So itu kan kalau orang yang alkohol tu kan, mabuk kan, dia nak break pun lambat, tak cemas. Kalau kita kan nampak orang je kita break mendadak. Itu contohnya lah. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, ni soalan kimia. Isotop, salin dulu isotop. Isotop.
Isotop ni sama proton. Sama unsur, satu lagi mula sama unsur. Satu lagi adalah sama proton. Ada dua. Sama unsur, sama proton. Okey, kita tengok contoh-contoh isotop. Kita ada karbon 14. Karbon 14. Karbon 14 adalah untuk mengukur usia artifak. Usia R ni artifak. Kita dah dapat lah ni dalam bidang artifak ni, maksudnya arkeologi lah, bidang arkeologi. Ni bidang arkeologi, jadi jawapannya ini adalah karbon 14. Okey, ni ada sengkang macam ni. Karbon 14. Okey. Kemudian kita tengok contoh lain. Apa dia? Contoh lain. Tadi tu dah belajar. Kobat 60. Yes, good. Kobat 60 untuk apa? Kobat 60 untuk apa? Untuk C. Untuk apa? Untuk rawat kanser. Ejaan salah tu. Kanser. C juga. Kanker. Untuk rawat kanser. Ubat 60. Kemudian kita ada natrium 24. Natrium 24. Natrium 24 ni natrium 24. Ialah natrium 24 ni adalah merawat. Natrium 24 digunakan untuk dia ada dua. Satu dia nak mengesan darah beku dalam darah. Mengesan darah beku. Okey, satu lagi ialah untuk mengesan kebocoran pipe. Kebocoran pipe. Kita ada lagi fosforus 32. Kita ada fosforus 32. Ni kalau orang putih dia AP lah. Kalau orang Melayu fosforus. Fosforus 32. Sama dengan fosforus lah. Fosforus ni adalah untuk penyerapan baja oleh pokok. Nak kaji penyerapan baja oleh pokok. Ada lagi tak? Okey, kita ada uranium tau. Uranium 235. Kita ada uranium. Uranium 235 ni untuk belajar gelap. Macam mana? Okey, uranium ni untuk nuklear tenaga nuklear. Nuclear energy.
Ada lagi tak? Tengok buku teks. Ada tak buku teks? Tempat ni. Sekejap Itu macam ada Mana siap. Nota ni. Ya, penuh dah kan. Dia cepatlah sini dekat aku. Bulakkan aku. Dia tak ada nak kau dia. Yang mana? Sekejap. Ni nuklear lah. Uranium untuk tenaga nuklear. Sekejap. Ni. Teknologi makanan pun ada. Ubat 60 untuk bunuh mikroorganisma. Tambah. Karbon 14 untuk mengesan kadar fotosintesis tambah. Mengesan salur darah tersumbat tu dah ada. Natrium iodine lah 131 tertinggal. Sekejap. Okey, Kobat 60 ni ada 2. Tambah sikit. Mana tadi? Kobat tu membasmi mikroorganisma pada sayuran. Mana tadi? Ni ke? Kenapa duduk dalam bilik? Okey, ni tambah. Apa tadi, Dek? Iodin 131. Iodin. Mati kenapa ni? Buatnya. Iodin 131. Iodin kan tadi thyroid kan? Ni untuk rawat thyroid lah kan, thyroid dia bengkak. Ni. Ayah masuk bilik ya. Kenapa mati mata? Bilik dia boleh matikan lampu. Dah susu kecil semua. Susu tak bagus tak? Oh, lagi kan. Susu tak bagus. Sekejap ni tengok iodin. Ibu buat ni. Buat kelenjar thyroid macam tak lawa sikit. Terus buatkan. Buat. Tunggu lagi, Dek. Rezeki. Tengok microwave. Jadi tak? Cepat. Iodin 131. Thyroid. Bisa? Bisa tak pijak air pun. Ada satu dah. Okey, tadi apa? Ada. Okey, tambah tadi tu. Tambah apa? Karbon 14 untuk fotosintesis juga Nak kaji fotosintesis sebab karbon dioksida kan digunakan untuk fotosintesis Tambah sikit. Untuk fotosintesis. Jadi buat R tu macam daun, Dek. Macam ni. Buat R tu macam daun. Buat bentuk daun. Jadi fotosintesis. Cuba buat semula. Karbon. Karbon 14. Cuba ubah sikit. Usia. Apa benda je ni? Sabarlah. So, palaskan. Buat. Kenapa ni kan? Air ke air? Buatlah. Apa? Betul lah. Ni usia artifak. Dia ada 2. Atau fosil ke. So lagi satu ni gambar R ni. R ni untuk fotosintesis sebab daun. Sebab fotosintesis kan buatnya pakai karbon dioksida kan. Tambah. Barium tu ada kat mana?
Tulang awas. Tulang mawas daripada kalsium jadi. Mawas ada juga ni. Mawas Oh tak besar. ada ke? Mawas besar. Seorang. Okey dah. Cepat dek, dah siap belum? Cepat. Cepat dek. Okey, tadi kombat ni untuk bunuh mikroorganisma kan? Nak tambah kat mana? Kombat 60 tu mikroorganisma tak ada. Mikro. Ha? Membunuh mikroorganisma pada sayuran tu. Boleh? B. Walaupun O. Organisme. Boleh? Mikro. Boleh. Mikroorganisma. Tak boleh lah. Dia O tu organisma, benda besar pun. B tu. Tak boleh pula ini. Kena tekan-tekan macam ni. Orang ada duit ni. Berapa sebentar? Tak boleh pula ni. Macam mana? Ambil ammonia ni boleh. Yang aku tak boleh kena. Cuk berapa ni? Ya. Nah, 40. Dah boleh. B tu untuk bunuh mikroorganisma. MO Okey, dah siap. Terus. Yang diusik itu nanti dah. Tengok sini contoh isotop. Okey, langkah nak kenal satu isotop. Okey, tengok kat sini. Isotop 35, ibu ada sebut 131, 235, 24, 114. Apa maksud nombor belakang dia tu? Bilangan apa pula? Tu yang 35, 23, 24. Susunan apa? Nombor nukleon. Tulis nombor nukleon. Nombor nukleon. Jadi bila nampak tu, dia terus sini 35, nampak tak? Tu 35, 23, nampak? Lagi nak dapat nombor bilangan neutron berapa? 35 tolak 17. Apa dapatnya? 18. Okey, nombor ni apa pula? Nombor proton. 11. Nombor proton. 11. 23 tolak 12 dapat 11. Okey, sekarang tentukan klorin ni kumpulan ke berapa, color ke berapa bersama natrium. Macam mana nak tentukan? Kalau kita nak tentukan, kita kena buat apa? Tentukan dia kumpulan berapa, color ke berapa, macam mana nak buat? Bilangan susunan elektron. Susunan elektron, kita tengok dulu. Elektron ada berapa untuk klorin? Elektron dia ada berapa? Elektron dia, saya tahu elektron. Macam mana nak tahu elektron? 5 tolak. Elektron nak tahu macam mana? Elektron tengoklah proton.
Proton sama dengan elektron. 17. Sini 11. Okay, sekarang buat susunan elektron. Okay, buat sekarang. Macam mana nak susun elektron? Berapa? 2, 8, 8, baru 10. 7 kan? 7. Jadi dia kumpulan berapa? Dia kumpulan yang ke-3. Kumpulan berapa? 3. Kumpulan berapa? 2. Kumpulan berapa? 3. Kumpulan 3? Kumpulan 7. 17. 17. Dia kan 1, 2 je, tak ada tambah 1. Okey, color dia? Kalau tu tak ada lagi. 3. Jadi 1, 2, 3. Okey. Klorin ni logam ke bukan logam? Klorin bukan. Sebab apa tau bukan logam? Oh. Dia tak ada satu lagi. Kalau misal katalah kita tak tahu namanya, kita tengok aja dia 7 belakang dia tu, jadi dia bukan logam. Yang logam 1, 2, 3 je. Ingat tu, 1, 2, 3 je. Dia punya apa tu? Elektron valent. Kita panggil dia elektron valent. Elektron valent adalah elektron terluar. Tulis dulu ni kan nanti tak tahu pula. Elektron valent. Valent adalah elektron paling luar. E tu luar. Terpaling luar. L luar. Paling luar. Itu maksud elektron valent. Elektron paling luar. Okay. Ingat 1, 2, 3. Kalau tak 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Okey dah. Kita tengok pula natrium 23. Dia dah sah-sah lah adalah betul. Dia logam. Okey. Buat susunan elektron dia. 2, 8, 1. Nampak tak 1 kat situ? Kumpulan berapa? Kumpulan 1 color. Senang. Okey. Natrium ni dia ni nak capai oktet, dia kena derma elektron ke dia terima elektron? Natrium. Kalau dia nak susunan oktet, derma. Okey, jadi dia derma 1. Derma 1. Jadi dia jadi berapa? Jadi berapa? Dia dah derma elektron. Dia seorang yang apa? Seorang yang baik. Seorang yang baik positif negatif? Positif 1. Kan? Jadi dia susunan untuk ion dia adalah 28. Betul? 281 untuk atom dia tau. Macam ni, tengok. Kalau Na, susunan elektron dia 281. Kalau Na plus, 28 saja. Okay, sekarang kita tengok klorin. Klorin 287. Okey, nak capai oktet. Dia kena apa? Dia derma? Derma 7 tau, susah. Terima 1 elektron. Jadinya dia akan jadi klorin negatif 1. Jadi dia punya susunan elektron dia 2.
Susunan elektron yang baru. 288. 288 Okey dah. Nanti pandai kan nak lukiskan tu yang klorin, tahu kan? Jadi gini. Klorin Tahu. 2 lepas tu 8. Lepas tu 8. lepas tu boleh. Kita cari laptop. Tengok ni. Dia tahu. Tahu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sini terima 1 elektron. Kata lima tak ada tulis kat situ. Tak ada tulis. Habis kita nak buat Ini nama ion. Ni tadi terima 1 elektron, negatif 1 lah. Kalau dia terima 2 elektron, salah ni. Lukis. 1, 2, 8. Dah. Kena faham tau. Siap. Okey. Kita dah pandai. Ajar menjawab maklumat unsur X. Unit struktur bagi atom Y dan Z. Okey. Bilangan proton, elektron dan juga bilangan neutron. Okey, buat susunan elektron untuk X. Susunan elektron untuk X. Sebelah ni tambah kolom. Susunan elektron. Berapa? 4. Okey. Okey, sekarang ni ibu nak tambah satu lagi kolom bawah, iaitu nombor nukleon. Berapa? 6 campur 6 adalah 12. Okey. Sekarang ni kalau nak tulis X macam mana? X 12 lah kan? Okey, dah. Bawah tu dia cakap pula tadi X kan? Ni Y. Okey. Tuliskan susunan elektron untuk Y. 2, 5. Ni 4. macam sama je. Lain. Apa yang lain? Apa yang lain? Okey, sekarang kita ni susunan elektron kan? Okey, kita buat Y adalah Y macam ni. Kita buat X 12 kan? Y berapa? Macam mana? Macam ni. Tu dah ada. Kira je lah kat dalam dia. Semua dua-dua semua sekali hitam dengan putih. Okey, kira dulu yang hitam. Kira yang putih. Kira yang putih dulu. Putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi protonnya 7 lah kan? Betul tak? Sebab apa protonnya 7? Proton sama dengan 7. Elektronnya 7. Bagus. Jadi
Dia punya neutronnya berapa? Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia punya nucleon number, nombor nukleon berapa? 14. Jadi Y14 lah kan. Okay, yang belah sini pula proton berapa? 6. Neutron dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Lepas tu nukleon dia dekat. 12. Jadi macam Y pula, macam X. Enggak, macam X kan? Tengok ni. Ni macam X, macam tu. Sama ibu. Dekat sini 24. Sama. Okey, sekejap. Ini kan nak bereskala macam 6. 6 kan ada 2 je. Sekejap. Dia menunjuk maklumat bagi unsur X dan menunjukkan struktur bagi atom Y dan Z. Okey. Maklumat bagi unsur X. Okey, soalannya apa? Yang manakah merupakan pasangan isotop bagi unsur X? Isotop? Ini bukan isotop ni. Isotop suatu proton sama tapi nukleon dia berbeza. Nukleonnya berapa ni? Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Tak sedap tu. salah lah kau kira. Ina, Ina, Ina. Kau kira yang tu neutronnya? Neutron. Ha. Dia kan sama. Z, tengok Z. Kira neutron dia. Neutron dia Pandai dia cakap. 12/6 lah kan. Kira yang putihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cakap sama pula. Ibu yang kira kan tak kira pun. Awak dia cakap. Jadi nombor nukleon ni adalah 6/6, 12, 13. Okey, sekarang. Barulah jawab soalan. Sekarang ni dia tanya yang manakah pasangan isotop bagi X. So jawapannya? Pasangan isotop. Mm-mm. Pasangan isotop. Apa maksud isotop? Sama unsur sama proton. Nama Hah? pasangan isotop. Yelah. Unsur mana? Unsur X. Yang sama dengan X. Yang mana? Antara Y dengan Z, mana yang sama dengan X? Z. Z. Kenapa? Sama proton. Kerana mempunyai proton yang sama. mempunyai bilangan proton yang sama, tak dapat makan lagi. Tetapi apa yang berbeza? Tetapi Nukleon. bilangan apa yang berbeza? Tengok gambar tadi. Bilangan apa yang berbeza? Yang conteng tadi. Tengok. Ni tengok sini. Apa yang berbeza dengan yang atas? Z dengan X. Tu nombor Nombor apa? neutron. Neutron. Bilangan neutronnya berbeza. Sebuah syarikat menjalankan perniagaan ekspor halia. Sebelum memasarkan halianya, halia tersebut didedah kepada sinar gamma. Disebabkan masalah teknikal, pemancar sinar gamma tak boleh berfungsi dengan baik. Nyatakan kesannya terhadap halia. Apa jadi halia kalau tak ada sinar gamma?
Sebab dia nak ekspor ni. Tadi awak tengok peranan ubat tu. Obat membunuh mikroorganisma dalam tumbuhan. Jadinya halia tu tumbuhan ke? Yes. Jadi tumbuhan. Sebenarnya kobat tu sinar gamma ni datang daripada obat 60. Obat 60. Jadi bila kita tak kasih sinar gamma, apa jadi pada halia? Halia berkulit ataupun halia menjadi rosak. Halia cepat rosak. Halia cepat rosak Kerana pertumbuhan mikroorganisma meningkat dalam tiadanya sinar gamma. Halia cepat rosak, mikroorganisma tak dapat dibunuh kan? Kerana mikroorganisma tak dapat dibunuh. Ada satu lagi, sebenarnya sinar gamma tu dia lah untuk menghalang halia daripada bercambar. Jadi halia lebih cepat bercambar. Kita tengok sinar gamma. Sinar gamma ni dah belajar masa tingkatan 3. GAM. M ni pembunuh. Pembunuh mikroorganisma. Dia juga sinar gamma ni boleh juga menyebabkan mutasi. Dah belajar kan mutasi? Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, kita tengok hydrokarbon. Apa maksud hydrokarbon? Sebatian yang mengandungi. Tengok nama lah. Yang mengandungi hidrogen. Dan sahaja. Unsur karbon dan hidrogen saja. Dia ada contoh dia, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Kita ada alkana, alkena. Hidrokarbon ni terbagi pada 2. Tepu dan tak tepu. Ada cara ingat kan? Ana. Tengok nama Ana. Ana. Apa? Ana single. Tepu. Ana single tu apa? Tak tepu. Yelah, Ana single. Single tu merujuk pada apa? Dia ada satu ikatan tunggal. Jadi ikatan single ni maknanya tunggal. Tunggal tu tak tepu. Tepu. Bukan tepu, tak tepu. Di sini tengok. Betul. Dia boleh kahwin 4 semua ni masuk. Okey, single. Ana single, ingat tu dia punya cara ingat apa? Ana single. Apa Ana single? Sebab Ana tu single. Bila Ana single, ikatan karbon dengan karbon ni adalah ikatan kovalent tunggal. Kemudian oleh T tu tepu. Mempunyai ikatan kovalent tunggal antara karbon dengan karbon. Contoh. Okey dah.
Ini kita panggil ikatan ganda dua. Alkena. Jadi kita ingat satu je. Apakah jenis sebatian P dan Q? Apakah jenis sebatian P dan sebatian Q? Jadi kena namakanlah. Sebatian P adalah sebatian Tebu. hidrokarbon tebu. Manakala Q adalah sebatian hidrokarbon. Dia dah tanya macam itu, ikutlah lengkap-lengkap. Mana takat dia lebih tinggi? Takat dia lebih tinggi. Tebu. Tepu. Terus T tu tinggi. Jadi Kenapa ni tebu tinggi? kenapa? Nah, saya tanya awak. Kenapa? Tinggi. Ikatan ni, ikatan tunggal ni memang dia kuat berbanding dengan ikatan ganda dua. Ikatan tunggal lagi kuat daripada ikatan ganda dua. Jadi tunggal tadi takat dia didih dia kan tinggi. Okey, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Uraikan proses penapaian. Okey deh. Tengok ni. Apa tu? Apa ibu lukis ni? Yes. Kenapa? Penapaian. Jadi dia hasilkan apa? Is tu kulat. Dia hasilkan apa? I apa? I apa? I ni apa? Etanol. Etanol. Ini ni karbon dioksida. Betul. Okey. Okey, dia buat apa sebenarnya? Fermentation ni ataupun penapaian. Nak sampai dapat glukosa ni ada dengan adanya yeast, dia buat apa sebenarnya? Yeast ni bertindak balas terhadap apa? Sampai hasilkan etanol dan karbon dioksida. Air. Ada air je. Itu yeast masuk ke air dapatlah etanol. Itu senang lah, ambil air terus taruh dapat. Pakai apa buat eksperimen? Dia ada yang dalam curug. Okey. Sekejap. Buat tapai pakai apa? Pakai ubi. Pakai ubi. Lepas tu pakai yeast juga kan? Dalam ubi ada apa? Ada gula. Kena ada gula lah. Glukos. Jadinya tindakan yeast menggunakan tindakan yeast terhadap makanan. Dalam tepung ada kanji. Terhadap makanan yang mengandungi gula atau kanji. Lepas tu kita ada ubi. Aku tak boleh tulis ni. Okey. Dia sebenarnya dia ada tindak balas tu Dia sebenarnya glukosa. Terus ada dalam yeast ni ada enzim zimis. Zimis. Dia akan hasilkan etanol dan karbon dioksida.
Ataupun kita boleh buat ayat lain. Oh, dia makan. Jadi kena tulis atas tu lah. Enzim zimis kat mana? Dalam mana? Dalam is menukarkan. Tengok persamaan atas tu. Menukarkan glukosa kepada gula aja etanol dan dan karbon dioksida. Maksudnya kalau tulis persamaan pun boleh. Tapi buat ayat lah bagus. Sebab soalannya dah bentuk gitu kan. Okey dah. Dah siap? Dapat siapkan bahagian B ni. Lepas tu C baru kendian bahagian lain. Okay, cepat sikit. Dah siap Okay, tengok C pula. Siapkan dulu. Jadual 7.2 menunjukkan komposisi dan ciri. Memang tak berakam rasa ni. Rakam Okay. Okay, tengok. Jadual menunjukkan komposisi dan ciri bahan J, K dan L yang diperoleh daripada sumber yang berbeza. Bahan peratus bagi asid lemak. Takat lebur, okey. Lemak tepu 13, lemak tak tepu 84. Okey. L pula lemak tepu dia banyak. Takat leburnya adalah tinggi. Manakala yang lemak tepu dan tak tepu sama, takat leburnya sederhana. Okey. Encik Ahmad telah mengambil bahagian K secara berlebihan selama 10 tahun. K jadinya lemak tepu dia tinggi lah. Dia mengalami masalah tekanan darah tinggi. Tepu dia ambil tepu Dia dapat tekanan darah tinggi. Bagaimanakah bahan K boleh menyebabkan masalah tersebut kepada Encik Ahmad? Tepu. Kita tulis dulu ni. Cara ingat dulu. Lemok tepu. L-E-M-O-K. Lemok. Sebenarnya lemak lah. Ni sebenarnya gini. Ni salur darah. Lemak tepu. Okay. Apa ciri lemak tepu? Adalah pertama, takat leburnya tinggi. Kolesterol tinggi ni, K. Kolesterol tinggi. Apa kolesterol ni buat? Dia akan terenap pada lumen tu, salur darah. Salur darah ni terenap pada lumen salur darah. Apa jadi pada saiz salur darahnya? Lumen menjadi sempit. Boleh tak dia boleh tertutup tak? Jadi bila dia sempit, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Serangan jantung dan juga stroke. Okey. Kita belum habis tu lemak tu kan.
Okay, lemak tepung tadi dia meningkatkan kolesterol dalam darah. Satu dia apa? Dia ni mesti berasal daripada animal tau. Biasanya dia akan berasal daripada animal. Pepejal. Lepas tu dia adalah pepejal pada suhu bilik. Pepejal pada suhu bilik. Pepejal pada suhu bilik. Jadi kalau kita tengok dia tu benda pepejal. Contoh keju. Contoh apa lagi? Lemak ayam tu kan. Pepejal pada suhu bilik. Lepas tu tadi takat lebur dia tinggi. Takat lebur. Maksudnya dia nak jadikan dia cair dia tinggi. Kena suhu yang besar. Okay, takat lebur tinggi. Lagi apa? Pepejal pada suhu bilik. Takat lebur tinggi berasal daripada haiwan lah biasanya. Tepung ni biasanya berasal daripada haiwan. Okey dah. Okey, dia cakap soalannya bagaimanakah bahan K boleh menyebabkan masalah tersebut kepada Encik Ahmad. Jadi kita cakaplah lemak tepung dia adalah mengandungi lemak tepung kan. Bahan K kan tulis dulu. Bahan K adalah mengandungi, ambil je data daripada atas tu. Lemak tepung, mengandungi lemak tepung yang tinggi. Okey, jadi kalau dia lemak tepung dia akan buat apa? Okey tadi. Apa Ina? Kalau dia adalah lemak tepung, jadi lemak tepung ni buat apa? Meningkatkan? Lemak tepung meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Kesan dia? Kolesterol terenap dulu. Terenap pada dinding salur darah. Lumen salur darah menjadi sempit. Jadi apa? Tekanan darah tinggi. Menyebabkan tekanan darah meningkat. Dah. Dah siap? Dah siap belum? Okey, kita tengok yang kedua. Pilih satu bahan yang boleh mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Encik Ahmad. Nak pilih yang mana? Bahan mana? Bahan J. Bahan J. Jadi bahan J tu adalah lemak tak tepung. Dia sifat dia berlawanan daripada lemak tepung. Jadi dia tak ada kolesterol dan darah pun sempit. Cair pada suhu bilik. Okey. Dia terbalik je. Sikit lagi. 15 minit. Menunjukkan satelit. Apa yang dimasukkan dengan satelit? Apa maksud satelit? Kita tengok bumi.
So kita ada satelit semula jadi apa? Bulan tu adalah satelit semula jadi. Bulan adalah satelit semula jadi. Satelit semula jadi. Apa maksud? Apa bulan buat? Apa bulan buat? Dia mengorbit bumi kan. Jadi satelit adalah ialah objek yang mengorbit planet atau bintang. Jadi bumi adalah planet, bulan adalah satelit. Cuba tengok gambar satelit ni. Ni gambarnya apa ni? Ni. Tengok gambar tu. Tu apa? Dia punya kepak tu ada apa tu? Solar. Okey, panel suria Apa fungsi dia? Menjana tenaga elektrik. Sebab satelit ni perlu tenaga nak bergerak. Okey, kita tengok pula soalan kedua. Bagaimanakah satelit dilancarkan dan ditempatkan ke dalam orbit? Macam mana dilancarkan? Dia ada cara lah kat buku tu. Tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tingkatan 5 kan? Sekejap tengok dekat ni. Mana? Oh. Tengok gambar dulu. Tingkatan 5. Lambatnya internet ni. Okey. Tengok macam mana nak ni. Nak hantar. Macam mana cara menghantar satelit tu? Pelancaran internet. Tengok ni. Okay, satelit dilancarkan dan ditetapkan ke dalam orbit secara terus atau melalui orbit pindah Hoffman. Okey, salin tu. Satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit secara terus. Pindah secara terus ke orbit. Ni. Melalui trajektori roket. Itu cara pertama. Pindah secara terus. Pelancaran
pindah secara terus ke orbit. Dah. Salin tu gambar ni salin. Nanti takut tak ingat. Ni. Salin kat situ. Jadi kalau nak ulang kaji nanti terus dah ada kat situ. Tak payah nak tengok-tengok buku rujukan. Ada ke buku rujukan? Ada. Dah. Okey, satu lagi. Tengok tu. Orbit pindah hormon ke orbit. Apa orbit pindah hormon ke orbit? Ada dua. Orbit pindah hormon. Orbit pindah hormon. Kalau orbit yang semakin luas dan orbit pindah hormon. Kalau kita tengok kat sini dia macam dua kali pindah. Nampak? Jadi jawapannya adalah orbit pindah hormon ke bumi. Cepatlah. Selesaikan. Orbit pindah hormon ke orbit. Orbit pindah hormon. Hormon. Dalam. Ini satu. Dia ada orbit kecil. Dia ada orbit kecil. Mula orbit kecil. Kemudian orbit pindah hormon. Lagi besar. Dah. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Jadi dah ada. Raja menyebutkan dua jenis kenderaan pelancar yang digunakan untuk menghantar satelit. Satu ELV, satu RLV. Satu pakai roket, satu pakai jet. Betul tak? Ni roket ni. Ni pakai jet. Ini pun roket juga. Tengok ni. Tengok dia punya ni. Gambar yang ni. Ini macam ada bentuk macam kapal terbang. Okey, tengok yang ni. Yang nota tadi. Okey, tengok nampak. Satu ELV. Kalau ibu boleh tingkatkan R je ni. R. Reusable. R ni reuse. Ingat R tu LV sama. LV tu sama. So R tu je reuse. Yang E tu expandable. Guna sekali je kalau reuse. Jadi ingat satu lagi. Ingat yang ni je. R ni reuse. Jadi ingat yang lagi satu ni dia macam kapal terbang. Jadi dia boleh balik semula ke bumi. Yang ni dah kalau dah pergi dah tak balik dah. Okey. Kita tengok soalannya. Nyatakan perbezaan antara ELV dan RLV. Okey, tengok ni soalan. Ni persamaan. Menggunakan roket untuk melancarkan ke atmosfera, melancarkan satelit, membawa angkasawan. Itu persamaannya untuk melancarkan satelit dan juga untuk membawa angkasawan. Okey, perbezaan. R. Tadi R kan? Boleh digunakan banyak kali. Tapi kos pelancarannya lebih tinggi. Risiko kegagalan misi adalah lebih tinggi dan boleh bergerak antara planet. Jadi dia punya lagi bagus lah. Kos penyelenggaraan dia adalah lebih tinggi. Jadi kita buatlah dia punya jawapan.
Dia punya persamaan dia adalah kedua-duanya adalah untuk melancarkan satelit. Kedua-duanya untuk melancarkan satelit untuk membawa angkasawan. Okey. Perlukan perkataan manakala. Maksudnya ALF tidak boleh digunakan semula, RF boleh gunakan semula. Kos pelancaran dah tulis dong. Ni R ni reuse. Siap lah. Tulis lepas ni habis. Cepat. Tulis semua. Tinggal berapa? Dah tinggal lagi satu. Lepas tu berhenti. Tulis perbezaan. Kos pelancaran RLB lebih mahal daripada ELB. Lepas tu risiko kegagalan RLB lebih tinggi daripada ELB. Okey, yang baiknya ialah RLB boleh diguna semula, manakala ELB tak boleh. ELB diguna sekali je. Okey, lagi kebaikan dia, RLB boleh bergerak antara planet. Manakala ELB tak boleh. Okey dah. Siap Sarin, tiga-tiga. Okey. Perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas telah menyebabkan pertambahan bahan buangan di angkasa. Jelaskan jawapan anda. Okey, apa dia? Menyebabkan pertambahan. Okey. Pertambahan bahan buangan apa kesannya? Pertambahan bahan buangan menyebabkan bahan buangan tu. Macam tadi kan ELV kan dia tak boleh balik semula, tak boleh guna sekali. Jadi benda tu duduk dekat angkasa je lagi. Tapi apa kesannya benda tu ada kat angkasa? Satelit nak lalu macam mana? Boleh terlanggar tak? Risiko dia tu menyebabkan pelanggaran kan? Menyebabkan apa? Risiko pelanggaran satelit. Dah banyak sangat jalan raya kat angkasa tu. Sebab risiko pelanggaran. Buat lori sampah. Nak letak apa tu, nak buang kat mana? Ya Allah. Okey dah. Nanti sambung esok lagi. Okey, tutup dengan tasbih kifarah cepat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ke-8 dari